Baik, kita teruskan dengan segmen semasa. Dan seterusnya, Kementerian Kesihatan KKM dijangka mengumumkan kelonggaran beberapa prosedur operasi standard SOP COVID-19 Rabu ini. Menterinya Khairy Jamaluddin berkata perancangan KKM itu telah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Sebelum ini, media melaporkan Perdana Menteri berkata terdapat 3 kelonggaran SOP akan diumumkan dalam masa terdekat berkaitan pemakaian pelitup muka, penggunaan imbasan MySejahtera serta ujian pengesahan COVID-19 di lapangan terbang. Hanya 10% daripada 3,200 pegawai dan anggota polis di Terengganu dibenarkan bercuti pada Aidilfitri tahun ini. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mat Issa berkata pihaknya akan memberi tumpuan penugasan termasuk rondaan cegah jenayah dan kawalan aliran trafik. Rondaan serta pemantauan di beberapa lokasi awam juga akan dilakukan seperti di kawasan Jambatan Angkat serta Pantai Batu Buruk. Ketetapan oleh pihak Bukit Aman kita mengikut atas SOP sama, iaitu hanya 10% saja dibenarkan untuk bercuti secara bergilir sesatu masa lah, mana terpulang kepada kebijaksanaan ketua jabatan dan ketua polis daerah masing-masing untuk mengaturkan penugasan. Usaha memastikan aliran trafik lancar di sepanjang lebuh raya menjelang Hari Raya Aidilfitri ini, Polis Gua Musang akan menggerakkan pasukan unit kereta peronda MPV dan unit rondaan bermotosikal URB. Langkah itu merupakan persediaan pihaknya menghadapi kepulangan perantau melalui pintu masuk Kelantan di Gua Musang. Ada perantau-perantau sebelum balik kena pastikan keselamatan kenderaan, kesiapsiagaan kenderaan masing-masing lah, kena cek supaya tidak mengalami kerosakan di tengah jalan. Sekiranya mengalami kerosakan di tengah jalan kelak, dia akan mengundang kepada kesesakan lah lalu lintas. Dan pihak polis juga ingin menasihatkan pengguna jalan raya supaya tidak susuk hati memberhentikan kenderaan di bahu-bahu jalan. Ini adalah bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas kita lah. Pembukaan sempadan negara sejak 1 April lalu memberi impak positif kepada sektor pendidikan di Johor. Ini kerana negeri itu mempunyai banyak sekolah dan institusi pengajian tinggi antarabangsa. Esko Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Negeri, Nurlizah Noh berkata, kerancakan sektor pendidikan negeri tersebut turut didorong fasa peralihan ke endemik ketika ini. Membuka sempadan, jadi semua pihak dapat manfaat daripada pembukaan sempadan ini setelah yang kita maklum selama 2 tahun sebarang ekonomi, sebarang kegiatan untuk merancangkan ekonomi tidak ada. Isu berkaitan pelarasan pendaftaran pusat jagaan antara isu utama yang akan ditangani oleh Jawatan Kuasa Khas Kabinet Melindungi Golongan Rentetan, kata Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Mohamad Harun. Beliau berkata prosedur dan syarat berlainan antara pihak berkuasa tempatan PBT menimbulkan kesukaran pusat jagaan untuk memenuhi syarat itu, malah setiap prosedur juga saling berkait dan bersangkutan antara tugas dan kuasa di setiap kementerian terlibat. Rina berkata Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM komited untuk menjalin kerjasama dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dan PBT bagi memastikan tata cara pendaftaran pusat jagaan dapat ditambah baik agar golongan rentan mendapat perlindungan sewajarnya. Sejumlah 6,932 tindakan sita terhadap barangan penjaja warga asing dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL bermula Januari hingga April tahun ini berbanding 7,970 tindakan sita yang dikenakan sepanjang tahun lepas. Di BKL dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan penguatkuasaan itu dilaksanakan di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil Pelestinan Penjaja Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2016. Kenyataan itu memaklumkan di BKL menerusi Jabatan Penguatkuasaan sentiasa mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap penjaja warga asing yang menjalankan aktiviti perniagaan di ibu negara termasuk di sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur di BKL secara berterusan.
Malaysia yakin dapat menampung keperluan serta permintaan minyak kelapa sawit dunia susulan larangan ekspor kelapa sawit yang diumumkan Indonesia. Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaluddin yakin dengan posisi Malaysia yang mampu memenuhi permintaan antarabangsa yang dijangka meningkat, terutama selepas Malaysia membuka sempadan antarabangsa sejak 1 April lalu. Ekspor ban maknanya keperluan demand untuk palm oil lebih tinggi untuk negara antarabangsa. Jadi Malaysia harus bersedia. Saya yakin alhamdulillah dengan pembukaan negara 1/4 dan juga kita telah mula mengambil pekerja asing, insya-Allah produktiviti kita akan lebih meningkat dan kita mampu untuk menawarkan menyediakan supply. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad menjunjung kasih kepada Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang berkenan menerima menghadap Barisan Pengurusan Kementerian Pengajian Tinggi semalam. Menerusi catatan di laman Facebook, dia berkata beberapa agenda dibincangkan pada istiadat menghadap itu yang menjurus kepada pembangunan sektor pengajian tinggi di negara ini, khususnya di Johor. Menurut Noraini, Barisan Pengurusan Kementerian itu juga amat terharu dan berbangga kerana Tunku Ismail amat prihatin mengenai perkara melibatkan pengajian tinggi, terutama kebajikan pelajar secara keseluruhan. Katanya ini jelas menunjukkan bahawa baginda sentiasa mengambil tahu mengenai perkara-perkara melibatkan rakyat. Sebanyak 120 komuniti keluarga Malaysia telah ditubuhkan Jabatan Penerangan Jawapan Pulau Pinang yang bertindak sebagai platform penyampaian maklumat kerajaan yang lebih efisien dan mudah difahami. Pengarah Penerangan Negeri Pulau Pinang, Dr. Hanif Hassan berkata, komuniti keluarga Malaysia juga berperanan sebagai rakan strategik Jawapan dalam memasarkan maklumat serta dasar kerajaan kepada semua lapisan masyarakat. Sebenarnya ialah satu usaha kerajaan untuk memberi peranan menimbulkan rasa kesedaran, keyakinan dalam kalangan rakyat supaya apa-apa saja yang dibuat di waktu pandemik ini, mematuhi SOP, membuat ujian sebelum pergi hadir majlis-majlis dan sebagainya, diikuti oleh warga negara Malaysia. Dalam perkembangan lain, lebih 5,000 belia menyertai program Rakan Muda Ramadan melibatkan aktiviti tadarus dan khatam Al-Quran. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, program ikonik tersebut dilaksanakan di 116 daerah melibatkan belia berumur 15 hingga 25 tahun. Alhamdulillah, lebih 5,000 orang belia yang berumur daripada 15 hingga 25 tahun telah mengambil bahagian dan telah khatam Al-Quran. Saya harap dari setahun ke setahun jumlah ini akan dapat meningkat. Namun ini adalah satu usaha yang baik untuk kita golongan belia lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran agar ianya dijadikan sahabat dan panduan. Dan pastikan sahih berehat lagi, kita kembali selepas ini. Proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online. Dan dengan cara demikian MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, masyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan. Dia ada kaitan dengan soal satunya ialah hal berkenaan dengan kenaikan inflasi yang agak tinggi juga di
Saudi. Yang keduanya, dalam soal kita berurusan juga kita menggunakan wang asing, pertukaran antara wang kita sendiri. Dan yang ketiganya, kerajaan Saudi juga telah mengenakan VAT, kalau kita GST, Value Added Tax, yang daripada 5% naik kepada 15%. Yang seterusnya pula mengenakan tentang 5%, iaitu cukai hotel. Kos itulah yang dibiayai oleh tabung haji. RM25,540 untuk tahun 2022. Setiap tahun naik. Aku kenaikkan setiap tahun. Setakat hari ini kita masih lagi untuk memberikan bantuan kepada jamaah haji. Ya, pastinya anda nantikan Pesona SY Raya 2022. Kali ini kita kembali untuk Pesona SY Inspirasi Syawal. Dan jangan lupa juga pada 11.00 pagi di saluran berita RTM My Preview 123 dan juga di TV 1. Baik, seterusnya kita teruskan dengan segmen notifikasi. Baik, sebelum itu, selain di saluran berita RTM My Review 123, anda juga boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Baik, seterusnya kita ke segmen yang pertama bagi notifikasi, iaitu jangan lupa saksikan Bicara Naratif dengan tajuk Makna di Sebalik Sambutan Hari Pekerja bersama dengan Datuk Muhammad Syafi BP Mamal, iaitu Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa UNI MLC, dan juga dengan Cik Kamarul Baharin Mansur, iaitu Setiausaha Agong Kongres Persatuan Sekerja Malaysia MTUC, hari ini jam 9 malam, dan jangan lupa untuk saksikan. Juga sertai Providence Blood Donation Campaign yang akan dilakukan pada 30 April 2022, iaitu pada hari Sabtu, bermula dari jam 10 pagi sehingga 5 petang di Ayon Big Kepun. Tahukah anda bahawa darah anda mampu menyelamatkan berjuta nyawa? Juga sukan tradisi pelancaran Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah bagi mereka yang ingin menyertai akan dilakukan pada 29 dan juga 30 April 2022 jam 8 pagi di Pusat Kraftangan Sabah, Keningau. Ketahuilah bahawa bagi 2 hari ini ia akan dimulakan dari 6.30 pagi hingga 3 petang bagi 29 April, dan bagi 30 April akan dimulakan juga pada 6.30 pagi dan sehingga 3.30 petang. Baik, acara dimulakan dengan AJK bersedia di venue pertandingan dan diteruskan dengan pendaftaran acara sukan, dan pada jam 10 pagi pertandingan sukan tradisi bermula dan akan diteruskan juga pertandingan sukan tradisi akan disambung, dan pada jam 2 petang perasmian dan lawatan VIP ke venue sukan tradisi dan majlis penyampaian hadiah. Baik, siapa yang suka bagi acara wartawan, terutamanya bagi kanak-kanak cilik, anda boleh sertai pertandingan wartawan cilik. Ia terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur dari 7 hingga 12 tahun, dan setiap peserta dikehendaki merakamkan aksi sebagai wartawan yang sedang membuat liputan di lokasi dengan memaparkan peristiwa, aktiviti atau apa-apa sahaja kejadian bertemakan Ramadan disyukuri, Syawal diraikan dalam video pendek tersebut. Tarikh tunduk penyertaan adalah pada 30 Mei 2022. Ketahuilah juga ada hadiah menarik menanti mereka yang menyertai, dan pada tempat pertama akan mendapat RM1,000, yang kedua RM700, tempat ketiga RM500, dan sanggup hati bagi 3 pemenang adalah sebanyak RM200. ECJ penyertaan turut disediakan bagi mereka yang menyertai pertandingan ini.
Pertandingan TikTok Tazkirah akan diadakan daripada 22 hingga 30 April. Ketahuilah juga anda yang berbakat dalam pengucapan awam di TikTok, anda ingin menjadi pempengaruhi cilik ayuh sertai pertandingan TikTok Tazkirah. Dan syarat pertandingan ada beberapa syarat di sini. Pastikan ia terbuka kepada 2 kategori iaitu tahap 1 iaitu dari 7 hingga 10 tahun dan tahap 2 1 hingga 12 tahun. Peserta diberi kebebasan untuk menghasilkan karya video dalam bahasa Melayu tetapi mestilah menepati tema iaitu Ramadan. Baik, sekian sahaja daripada saya untuk hari ini. Teruskan bersama kami esok jam 3.30 petang di saluran berita RTM My Freeview. Dengan itu, saya Aziz Zana Alam. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.